neraka dan juga bagaimana keazaban yang Allah sediakan daripada neraka itu sendiri. Tajuk ni menjadi tajuk-tajuk yang kita diajar supaya sebut pada keluarga kita, sebut pada masyarakat kita supaya kita ni terselamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Timbul dalam diri kita ni rasa gerun dan takut terhadap neraka tu, sehingga kan kita tak berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Ya alim 'allimna min ilmika kama tarda bihi 'anna. Ya halim khalliqna bi khuluqil hilmi wa haqqqiqna bi haqa'iqil ilmi. Allahumma 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nassina. Allahumma yassir wa la tu'assir wa tammim bil khair. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Amma ba'd. Para hadirin yang dihormati sekalian, alhamdulillah kita syukur pada Allah. Sekali lagi kita diberi peluang oleh Allah untuk kita membicarakan tentang tajuk mengenai neraka dan juga bagaimana keazaban yang Allah sediakan daripada neraka itu sendiri. Tajuk ni menjadi tajuk-tajuk yang kita diajar supaya sebut pada keluarga kita, sebut pada masyarakat kita supaya kita ni terselamat daripada dihumban ke dalam neraka Allah. Timbul dalam diri kita ni rasa gerun dan takut terhadap neraka tu, sehingga kan kita tak berani nak buat benda yang dilarang oleh Allah. Yang ni sebab itulah kita belajar tajuk ini, supaya datang dalam diri kita ni perasaan ataupun kesungguhan pada diri kita untuk menjauhkan dan menjarakkan kita daripada neraka Allah. Bagaimana caranya? Ialah dengan cara di dunia ini lagi. Waktu mana kita hidup ni, kita kena pastikan diri kita ni terselamat daripada dihumban dalam neraka dengan beberapa amalan-amalan. Yang amalan-amalan ni kalau kita tak jaga, kerana amalan tu dah dihumban ke dalam neraka. Yang menyebabkan kita belajar tajuk-tajuk sebegini pada diri kita ni. Hari ni yang kita sebut tentang mengenai jarak antara pintu neraka dengan pintu neraka yang lain, dan juga azab yang telah disediakan. Teknik pengazaban Allah nak azab orang yang dihumban dalam neraka ni macam mana? Yang dimaksudkan dalam tajuk ni. Diriwayatkan daripada sebahagian ulama mengenai firman Allah Ta'ala yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Neraka Jahannam itu mempunyai tujuh pintu yang kita belajar pada pengajian yang sudahnya. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut laha sab'atu abwab. Bagi dia ni, neraka ni ada lebih kurang 7 pintu. Likulli babin minhum juz'un maqsum. Dan setiap pintu itu telah ditetapkan golongan yang tertentu untuk dihumban ke dalamnya. Dalam surah Al-Hijr ayat yang ke-44 ini dikatakan bahawa yang dimaksudkan golongan yang laha sab'atu abwabin likulli babin, tiap-tiap bab itu, tiap-tiap pintu itu, minhum juz'un maqsum, golongan tertentu yang dihumban ke dalamnya itu adalah orang kafir ataupun orang munafik dan juga syaitan. Ini di antara manusia yang dihumban ke dalam neraka. Anda pernah sebut pada jemaah kan, kita ni bila kita hidup atas dunia ni ada 3 kelompok ni je manusia. Sama ada kita mukmin ataupun kita munafik ataupun kafir. 2 kelompok masuk dalam neraka Allah. 1 je masuk dalam syurga Allah. Kemudian 2 kelompok yang masuk dalam neraka ni, 2 kelompok yang masuk dalam neraka ni terdiri pada munafik dan kafir. 1 lagi syaitan. Allah masukkan. Yang masuk dalam neraka ni bukannya orang kafir, orang munafik je, tapi ada 1 lagi kelompok yang kita kena faham, terdiri daripada jin dan juga syaitan ini sendiri, yang dihumban ke dalam neraka Allah Subhanahu Wa Ta'ala.
Dikatakan mereka ni orang kafir, munafik dan syaitan. Sedangkan jarak di antara pintu neraka dengan pintu yang lain adalah sejarak 500 tahun perjalanan. Di antara satu pintu dengan satu pintu neraka ni, ini pintu-pintu neraka ni, jarak mana? 500 tahun perjalanan. Sehari di padang mahsyar Allah sama dengan 1000 tahun hidup atas dunia. Maknanya jarak jauh sungguh lah. Di antara satu kepada satu neraka ni. Meremang bulu roma kita. Sebut tentang neraka ni, kita rasa minta supaya Allah selamatkan kita daripada keadaan itu. Yang pertama, pintu yang pertama, pintu neraka Jahannam dipanggil. Neraka Jahannam. Pintu pertama dinamakan Jahannam. Jahannam ni maksudnya apa dia? Mengeruk dahi, terkeruk dahi. Neraka Jahannam ni menjadikan, kalau kita tanya, Jahannam tu apa? Keruk dahi. Berkeruk dahi. Kenapa dia berkeruk dahi ni? Kerana ramai di kalangan manusia ni yang masuk dalam neraka ni, bila sebut saja tentang Islam, dia berkeruk dahi dia. Sebab tu masuk neraka Jahannam tu. Dia berkeruk dahi. Berkeruk dahi ni tanda apa dia? Tanda dia tak setuju. Tanda tak setuju. Yang tak setuju dengan Islam ni, ni yang menyebabkan jadi demikian. Berkeruk dahi. Macam tak faham, buat-buat tak faham. Kemudian dalam keadaan yang tak nak pada mereka ini, mengerukkan dahinya. Kerana ia menjadikan dahi lelaki dan wanita berkerut. Neraka Jahannam ini, bila masuk dalam neraka Jahannam, siapa yang masuk, tak kira lelaki ke perempuan, berkeruk dahi-dahi. Berkeruk dahi yang masuk dalam neraka ni. Dan teknik dia akan makan daging mereka. Yang menyebabkan api itu makan daging. Daging yang dimakan ini adalah azab yang paling ringan. Azab dalam neraka tu yang paling ringan daripada yang lain. Daripada segala-galanya, tu yang paling ringan daripada neraka-neraka lain. Kita ingatkan neraka Jahannam ni paling teruk. Kan orang Melayu kita kan, pergi Jahannam kau. Kan orang Melayu kita sebut demikian. Tak, rupa-rupanya neraka Jahannam ni paling ringan daripada neraka-neraka lain. Tu digambarkan demikian. Yang kedua, neraka Lazza. Dia panggil Lazza. Lazza ni, pintu kedua dinamakan Lazza. Kerana kecenderungan membakar. Dia macam menyambar-nyambar itu. Rup dia sambar. Kecenderungan dia membakar. Menurut pendapat lain, ia memakan kedua tangan dan kedua kaki. Teknik dianya, bila nak bakar tu, dia bakar tangan dan bakar kaki. Bakar daripada tangan dan kaki ni, ia memanggil orang yang berpaling daripada tauhid dan berpaling daripada risalah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kenapa dibakar tangan kaki ni? Kerana tangan inilah yang menulis, tangan inilah yang menjawab, tangan inilah yang atas dunia. Kemudian kaki, kenapa? Berpaling. Paling tumit, yang biasa kita sebutkan. Jangan berpaling tumit kita dengan Islam. Jangan sikit pun tergelincir dalam hidup kita dengan Islam. Bila kita bersama dengan Islam, jangan kita ni pergi jenguk-jenguk lagi dengan ajaran selain daripada Islam. Jangan. Dalam hidup kita, bila kita dengan Islam, biar istiqamah lah. Tiba-tiba, kaki kita ni tergelincir lagi. Pergi lagi pada yang lain daripada Islam. Yang ni yang jadi bahaya. Lain daripada Islam ni apa dia? Banyak benda lah. Dalam hidup kita ni, termasuk cara berpakaian kita, lain daripada Islam. Termasuk makan minum kita, lain daripada ajaran Islam. Termasuk dengan hidup kita, tidur bangun kita, lain daripada Islam. Berpaling sikit je daripada Islam. Habis terus. Neraka Lazza terus. Dalam hidup mereka. Orang munafik kan begitu. Hidup dia teragak-agak dengan Islam. Bila dia teragak-agak dengan Islam, menyebabkan diri dianya dihumban ke dalam neraka Lazza tersebut. Yang ketiga, nama neraka ni, pintu ketiga, dipanggil neraka Saqar. Neraka Saqar. Dan neraka Saqar ni, dia memakan daging tetapi tidak memakan tulang. Dia makan daging je. Dalam neraka Saqar. Neraka Saqar ni untuk siapa? Lam naku minal musallin. Orang yang tak semayang. Hidup atas dunia ni. Walam naku nut'imul miskin. Dan dia tak bagi makan pada orang miskin. Bila tanya, ma salakakum fi Saqar. Kenapa kamu dicampak dalam neraka Saqar? Dia jawab, qalu lam naku minal musallin.
kerana kami di kalangan orang yang tak semayang di atas dunia dahulu. Walam nakun nutmi'ul miskin, dan kami ni tak termasuk di kalangan orang bagi makan pada orang miskin. Kita ni kena ajarlah dalam keluarga kita, dalam masyarakat kita ni, tolong rajin-rajin buat jamuan. Rajin sikit buat jamuan. Orang kita ni akhir-akhir ni jadi malas nak buat jamuan. Nak buat jamuan kat rumah tu kan. Orang kita ni dia rasa kalau buat jamuan dia kata mesti ada sebab. Nak buat jamuan. Orang tanya kenapa? Sebab apa? Anak dapat 9A SPM macam tu. Dianya nak buat jamuan kerana tu. Nak buat jamuan kerana apa dia? Orang tanya. Dia kata tak ada sebab dah saya nak buat jamuan. Akhirnya dia tak buat jamuan. Jangan begitu dalam hidup kita. Jangan tunggu sebab nak buat jamuan. Buat jamuan ni bagi makan pada sahabat-sahabat kita. Panggil jiran-jiran kita. Dalam hidup keluarga kita ni jangan malas nak buat jamuan. Ni tambah-tambah sekarang ni kan. Kita nak masuk bulan Ramadan ni buatlah jamuan. Panggil orang, panggil sahabat-sahabat, panggil orang miskin. Buat jamuan dekat tempat kita, rumah kita. Kenapa kita buat dekat rumah kita ni? Dengan tujuan nak suruh. Semua tu nak selamatkan diri kita daripada neraka sakar. Kalau orang tanya kenapa? Saya mudah-mudahan saya selamatlah daripada neraka sakar. Neraka sakar ni siapa yang masuk? Yang tak semayang, yang tak bagi makan pada orang miskin. Nah, cara kita pun panggil lah orang-orang miskin di kalangan. Kalau kita tak boleh buat jamuan, tolong kita hantar bantuan makanan ini pada tempat orang miskin. Kalau tak boleh kita kata ustaz, susahlah ustaz nak buat jamuan. Kita pergi sekolah-sekolah tahfiz ke, sekolah-sekolah anak yatim ke dan sebagainya, buat jamuan di tempat mereka. Itu cara yang terbaik pun boleh juga dalam hidup kita. Tapi jangan kita ni malas nak buat jamuan. Ajar pada kita ni sentiasa kita bagi makan pada orang. Nak bagi makan tu dengan maksudnya harta kita pun harta yang halal. Rezeki kita yang Allah bagi pada kita ni pun rezeki yang berkat, yang menyebabkan bertambah keberkatan itu berlaku pada kita. Masak tu, buat kuih-kuih sikit dan sebagainya, pergi hantar ke rumah-rumah orang susah. Hantar pada pelajar-pelajar yang menghafal Quran. Kita cari tempat-tempat sekolah agama dan sebagainya. Semua benda-benda demikian manfaat untuk diri kita di akhirat nanti. Cara demikian. Cuba parahan sekalian hantar makanan kan pada pelajar-pelajar yang belajar. Belajar tu, bila kita hantar tu, kita hantar makanan berebut masing-masing makan. Kita boleh tengok anak-anak kita tu, suka dia. Nak sebutnya gambaran apa dia? Ni kita, kalau orang tanya, sempena apa ni? Sempena nak suruh saya selamat daripada neraka sakar. Tu cara demikian. Terjawab je. Jawab dengan tujuan supaya kita boleh selamat daripada neraka sakar. Buat jamuan, buat makan dan sebagainya. Ni kadang-kadang rumah kita tu cuba tengok, anak saudara pun tak nak datang. Rumah kita ni, anak saudara kita pun tak nak datang rumah kita. Kenapa tak nak datang? Tak sama kan dengan dahulu. Satu ketika dahulu, zaman-zaman kita kecil-kecil dahulu, anak-anak saudara tidur rumah mak saudara je. Berebut je masing-masing. Minggu ni rumah mak saudara ni, minggu ni rumah pak saudara ni. Berubah-ubah. Zaman kita tak dah sekarang. Mana ada nak datang dah. Anak saudara pun kita tak ingat nama, tak kena gaya. Terlupa dah dalam hidup kita nama anak saudara. Kenapa? Kerana kita fokus keluarga kita je. Fokus keluarga kita je. Dalam keluarga kita ni pun jarang juga kita nak berjumpa, nak bagi makan dan sebagainya. Kita kan yang dalam keluarga kita ni sibuk sangat. Sibuk ni sampai tak sempat kita nak makan-makan dengan keluarga kita. Padahal makan ni satu cara nak suruh kita ni dekat dengan Allah SWT. Buat jamuan makan pada anak saudara. Kalau kita tanya kenapa tak nak datang mak saudara, kedekut dia sebut. Anak saudara sebut kedekut dia rasa. Memang di kita ni, memang kita ni jenis payah nak tolong masak-masak ke, nak siapkan makanan ke dan sebagainya, payah. Kerana kita payah, kenapa? Susah nak kemas ustaz. Tak ada orang nak kemas. Padahal semua tu pahala. Pahala yang kita kena ingat. Lagi kita penat, lagi banyak pahala yang Allah sediakan pada diri kita. Tapi kita nak senang je. Nak tidur je kerja hidup. Dalam hidup kita ni nak terlentang je pada diri kita. Tak nak lebih-lebih pada diri kita. Ni bukan orang USJ ni. Ni orang Thailand ni dia panggil. Marah orang Thailand pula. Buat jamuan.
Jangan malas buat jamuan. Jemput orang surau datang. Jemput orang-orang yang berdekatan dengan keluarga kita datang. Biar kita seronok. Rumah tangga kita ni, Allah buat rumah. Allah bagi pada kita rumah yang ada. Dengan tujuan apa? Nak suruh diziarahi. Biar orang kerap datang rumah kita. Bila kerap datang rumah kita, tiap kali mana orang datang rumah kita ni, orang ambil semua masalah-masalah keluarga kita, dikeluarkan dengan keluarnya jiran ataupun tetamu yang ada rumah kita. Kan berlaku kan, saya pernah cerita tentang mengenai hadis Rasulullah cerita tentang bila orang datang rumah kita, dikeluarkan segala masalah dalam rumah tangga kita. Ada sahabat-sahabat tak faham. Lalu satu peristiwa berlaku, sahabat pergi satu rumah sahabat ni, tiba-tiba waktu mana dia keluar semua. Kalau jengking, lipan, keluar semua daripada rumah tersebut. Baru dia boleh faham. Rupa-rupanya kedatangan tetamu ini mendatangkan rahmat dalam kekeluargaan kita. Para hadis kan cuba bayangkan, kita tengah berkelahi kan, rumah tangga. Duduk tengah berkelahi tu orang bagi salam. Assalamualaikum. Kita pun berubah terus yang berkelahi tadi kan. Berubah terus. Yang tengah berkelahi suami isteri ni. Jadi pelakon handalan terus kita. Mula berlakon. Waalaikumsalam, jemput. Kita jadi baik, jadi romantik balik suami isteri. Jiran yang datang tadi, balik semula, mula berkelahi balik. Masam balik di antara satu sama lain. Tengok bagaimana Allah jadikan kebaikan dalam kedatangan, dalam kekeluargaan kita. Tapi kita ni, hari terakhir ini kita dapati, dalam keluarga masyarakat kita ni, sampai peringkat anak saudara pun tak datang. Sepupu pun tak datang. Rumah tangga kita kan, sampai cuba tengok, raya tu pun, kuih raya tu kita yang makan. Bukannya orang lain yang datang makan. Kenapa? Tanda teruknya rumah tangga kekeluargaan kita hari ini. Rumah tangga kita ni dia hilang keberkatan. Punca apa? Punca kita ni telah menyediakan diri kita untuk dihumban ke dalam neraka sakar. Na'udzubillah min dzalik. Antu jangan begitu pada diri kita. Dalam hidup kita, jaga solat. Dalam masa yang sama, jaga juga yang disebut hubungan kita dengan manusia yang lain. Kita nak suruh selesa je, sampai peringkat kita tak peduli lagi orang lain. Tak betul dalam konsep hidup. Betulnya konsep dahulu. Zaman-zaman dahulu kan. Zaman-zaman dahulu tu, jiran sebelah tu kalau makan tengah hari, makan rumah kita. Nampak dah, bila mak kita siap masak tu, jiran datang tu, makan dekat dapur tu, ramai-ramai makan. Seronok pula tu, makan ramai-ramai. Nak sebutnya zaman-zaman dahulu, malam, rumah jiran ni pula. Malam, besok pagi kat sini pula. Masing-masing masak-masak tu, yang menyebabkan ceria dalam kampung tu. Tapi zaman kita tak ada dah, zaman kita. Hilang. Kerana apa dia? Konon-konon kemodenan. Konon-konon moden lah tu. Di kalangan kita. Anak-anak kita pun diam dalam bilik. Senyap je dalam bilik tu. Tahu-tahu kita panggil dia bila? Bila nampak mata dah bengkak, dah keluar. Kerana tidur lama. Ataupun malasnya nak tolong mak dan ayah dekat dapur ni sendiri. Rumah tu kan bersemak je. Anak lelaki tak tolong. Anak perempuan tak tolong. Masing-masing tunggu bila? Tunggu dah siap, dah masak, baru nak turun. Baru nak datang makan. Ini setengah-setengah di kalangan kita lah. Tak ke semua, tapi suasana ni sedang berlaku dalam masyarakat kita hari ini. Bahaya. Bahaya yang besarnya ialah neraka sakar. Yang tersedia di hadapan tersebut. Yang keempat, Al-Hutamah. Neraka Al-Hutamah. Pintu keempat dinamakan Al-Hutamah. Firman Allah Ta'ala, وَمَا أَدْرَاكَ مَا الْحُطَمَةِ. Kamu tahu tak apa dia neraka Hutamah? Narullahil muqadah. Neraka Allah yang dinyalakan, ia memusnahkan tulang dan membakar sehingga ke hati. Neraka ni bakar, keadaan dia Al-Hutamah ni bakar. Masuk tu tak kena pada daging lagi, terus ke tulang. Terus ke tulang. Tulang tu sampai ke hati terus. Itu cara. Teknik Allah nak membakar manusianya bila dalam neraka Al-Hutamah. Firman Allah Ta'ala lagi, allati tattali'u 'alal afidah. Yang menyambar-nyambar sampai ke dalam hati masing-masing. Narullahil muqadah. Api itu
Sambar tersebut al-muqadah, sampai ke dalam hati. Disambar ke dalam hati. Kalau kita tanya kenapa? Kerana penyakit hati dah. Penyakit hati. Yang disambar tu kerana tak jaga hati. Di antara amalan yang kita kena jaga dalam hidup kita, jaga hati. Jaga hati. Hati kita ni jangan sampai peringkat dibiarkan bersemak je hati kita. Dibiarkan dengan keadaan kotor. Jangan. Hati kita ni tolonglah jaga. Kalau tidak, masuk neraka hutamah. Neraka hutamah ni neraka yang penuh dengan orang yang berpenyakit pada hati mereka sebut. Api membakar daripada kedua kakinya dan naik sampai ke dalam hatinya. Lalu melontarkan bunga api sebesar dan setinggi istana. Api tersebut membakar. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, Innaha tarmi bisyararin kal qasr. Sesungguhnya neraka itu menyembur-nyembur bunga api sebesar dan setinggi-tingginya. Setinggi kal qasr, bagaikan istana yang memuncak naik. Ka'annahu himalatun safr. Seakan-akan iringan unta yang kuning. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, waktu mana disambar-sambar dalam keadaan demikian. Maksudnya, dengan warna hitam ia terlontar ke langit. Kemudian turun dan membakar muka. Keluar api itu, melonjak sampai ke langit, sambar pula, sampai ke muka. Sampai ke muka dia. Tangan dan badan mereka. Mereka menangis dan mengeluarkan air mata sehingga kering. Kemudian mereka menangis dan mengeluarkan air mata darah. Dalam neraka ni sendiri. Keluar kering air mata. Sakitnya tak boleh nak dibayang. Kemudian keluar air mata darah. Kemudian mereka menangis, mengeluarkan air mata nanah. Keluar pula air mata nanah. Sehingga kering nanah tersebut. Jika sebuah kapal dilayarkan di atas apa yang mereka keluarkan daripada mata mereka, pasti dapat berlayar. Nak sebutnya banyaknya air yang keluar tu, kalau nak layarkan kapal, boleh berlayar. Di kalangan manusia yang dihumban ke dalam neraka, yang disebut dengan al-hutamah ini. Maknanya jaga hatilah. Bagi saya sebut, jaga betul-betul dalam hati kita ni biar husnuzan billah. Berbaik sangka dengan Allah. Jangan sampai hati kita ni jadi buruk sangka dengan Allah. Jangan. Kenapa aku ya Allah? Kenapa aku jadi begini? Buruk sangka dengan Allah. Kemudian tak jaga hati kita dengan manusia. Dendam dengan orang tu. Benci dengan orang ni. Sakit hati yang tak habis-habis. Dengan orang kan dipanggil. Ada je kita tak puas hati dengan orang tu. Tak puas hati dengan orang ni. Dalam hidup kita ni, hati yang tak terjaga. Maksud Islam suruh jaga hati. Kerana hati ni lah tempat yang dihumban api neraka Allah. Bila kita tak jaga hati tersebut. Na'udzubillah min dzalik. Jaga pada diri kitanya. Hati kita ni jangan senang untuk berburuk sangka, jangan. Jangan biarkan hati kita ni dikuasai dengan nafsu yang buruk. Tapi kita yang kawal hati kita. Kawal diri kita istighfar sepanjang masa. Diam kita diam zikir. Diam kita diam fikir. Cakap kita cakap zikir. Itu hati dalam yang keadaan yang tenang pada seorang. Kemudian neraka yang kelima, Al-Jahim. Neraka Jahim. Neraka Al-Jahim ni, pintu kelima dinamakan Al-Jahim. Kerana merupakan bara api yang besar. Satu bara api saiznya sebesar dunia. Allahu Akbar. Tergulung dalam bara api. Kalau kita tengok bara api yang masak dekat dapur tu. Kat dapur zaman-zaman dulu kan. Dengan kayu tu. Bertindak-tindakan bara api tu, kita letak ubi kadang-kadang, bakar dalam tu. Kadang-kadang kita letak yang disebut dengan apa dia? Letak dengan kerang macam-macam gaya. Bakar dalam tersebut. Zaman-zaman dahulu lah. Zaman-zaman dahulu bakar dalam api ni. Letak dengan macam-macam buah-buah kita letak dalam api yang bakar ni. Dalam tersebut. Maknanya, dalam neraka tu pun kita tengok tu merah-merah tu kita rasa takut lah. Dalam neraka ni, sebesar mana satu bara tu? Sebesar dunia. Satu bara tu sebesar dunia. Bayangkan dalam neraka Jahim tu, bagaimana keadaan manusia dalam neraka Jahim tersebut. Kemudian, yang keenam, neraka Sa'ir. Sa'ir. Pintu keenam dinamakan As-Sa'ir.
kerana sentiasa menyala sejak diciptakan. Yang di dalamnya terdapat 300 istana. Dalam neraka Sa'ir ini sendiri. Pada setiap istana terdapat 300 rumah. Dan di dalam setiap rumah terdapat 300 jenis siksaan. Di antaranya ular, kalajengking, tali, rantai dan belenggu. Na'udzubillah min dzalik. Allahu Akbar. Di dalamnya juga terdapat perigi kesedihan. Yang apabila perigi itu dibuka, maka penghuni neraka sedih. Dengan kesedihan yang teramat sangat. Dalam neraka ini sendiri. Allahu Akbar. Kemudian yang ketujuh, neraka Al-Hawiyah. Neraka Al-Hawiyah. Pintu ketujuh dinamakan Al-Hawiyah. Orang yang terjatuh di dalamnya tidak dapat keluar sampai buat selama-lamanya. Na'udzubillah min dzalik. Kalau jatuh dalam neraka Hawiyah ini, bila jatuh dalam neraka Hawiyah, tak ada jalan untuk keluar untuk selama-lamanya. Di dalamnya terdapat telaga yang dipanggil Al-Habhah. Abhah. Al-Habhah. Al-Habhah. Habhab yang dimaksudkan firman Allah Ta'ala, وَمَنْ يَهْدِ اللَّهُ فَهُوَ الْمُهْتَدِ وَمَنْ يُضْلِلْ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ أَوْلِيَاءَ فَلَنْ تَجِدَ لَهُمْ أَوْلِيَاءَ مِنْ دُونِهِ وَنَحْشُرُهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ عَلَى وُجُوهِهِمْ عُمْيًا وَبُكْمًا وَصُمًّا مَأْوَاهُمْ جَهَنَّمُ كُلَّمَا خَبَتْ زِدْنَاهُمْ سَعِيرًا. Allah Subhanahu Wa Taala sebut, barang siapa yang ditunjukkan oleh Allah jalan hidup ini, fahuwal muhtad. Dia itu di antara orang yang beruntung yang mendapat petunjuk daripada Allah. Siapa-siapa wa man yahdillah, siapa-siapa yang ditunjuk oleh Allah jalan hidup ni, fahuwal muhtad. Orang ni orang yang untung. Muhtad dipanggil. Wa man yudlil, siapa-siapa yang disesatkan hidup dia, falan tajida lahum awliya, maka dia tidak akan dapati pada mereka tersebut pembantu-pembantu min duni yang boleh membantunya selain daripada Allah. Wa nahsyuruhum yaumal qiyamati, dan di akhirat nanti dikumpulkan pada mereka tersebut ala wujuhihim, dengan wajah-wajah mereka dalam keadaan umyan wa bukman, dalam keadaan buta, bisu, wa summa, dan juga pekak. Tiga-tiga ni berlaku pada seorang. Buta, pekak, kemudian bisu. Bila orang yang dalam keadaan disesatkan oleh Allah, pada dianya umyan wa bukman wa summa ma'wahum jahannam, dan keadaan pada mereka itu tempat kediaman mereka ialah neraka jahannam. Kullama khabat, ketika mana setiap kali mana nyalaan api itu cuba nak mula kendur untuk hilang api tadi, zidnahum sa'ira, kami tambahkan pada neraka itu sa'ira, nyalaan yang baru yang datang daripada keadaan yang demikian. Jika al-habhab dibuka, maka daripada dalam keluar api yang mengandungi api pula. Itulah yang dinyatakan dalam firman Allah Ta'ala, sa'ur hiquhu sa'uda. Sa'uda. Sa'ur hiquhu sa'uda. Aku akan membebani dengan pendakian yang amat menyusahkan pada mereka ini sendiri. Atau ia merupakan gunung api, tempat yang musuh Allah Ta'ala yang diletakkan di atas muka mereka. Di gunung itu dengan tangan yang dibelenggu pada leher mereka. Leher mereka diikat pada kedua kaki mereka. Leher itu, kepala ni turun di kaki. Otak di kaki. Ikat dengan kaki. Kemudian leher mereka diikat pada kedua kaki mereka. Sementara malaikat Zabaniyah berdiri di atas kepala mereka dengan memegang pemukul besi. Diri di atas. Jika seorang dipukul dengan pemukul itu, maka mendengar suara yang amat berat yang keluar daripada tubuh badan dia. Allahu Akbar. Pintu neraka adalah besi. Pintu dia itu terdiri daripada besi. Tikarnya semak yang berduri. Pintu neraka ni besi yang tutup ni. Kemudian yang bawah tu tikar tu duri-duri. Duri-duri yang tajam kat bawah ni. Penutupnya kegelapan. Tutup tu gelap. Bila tutup je gelap terus. Neraka ni sendiri. Tanahnya tembaga. Tanah dalam neraka tu tembaga yang cair. Tembaga yang cair. Kemudian timah dan juga kaca.
apinya daripada atas dan juga bawah. Api ni atas pun keluar, bawah pun keluar. Para hadirin sekalian tengok yang apa dia? Yang penutup yang apa ni daging tu kan? Yang dia panggil apa dia? Periuk yang cepat tu. Pressure cooker ni kan. Yang pressure tu, yang kalau tertutup tu kan kejap dia tu kan. Tu pun kita tengok Allah cepatnya. Neraka ni begitulah. Neraka ni lebih teruk daripada itu. Apinya daripada atas dan juga bawah. Api menaungi mereka daripada atas dan bawah. Yang dinyalakan 1000 tahun hingga menjadi merah. 1000 tahun jadi merah. Api neraka ni sendiri. Kemudian dinyalakan lagi 1000 tahun hingga menjadi putih. Api tersebut. Kemudian dinyalakan lagi sehingga menjadi hitam pekat bercampur dengan kemurkaan Allah. 1000 tahun lagi. Perkara ini dinyatakan oleh Al-Qutbi dalam Uyunul Akbar. Ibn Abbas menyatakan bahawa neraka Jahannam berselimut hitam yang tidak ada cahaya dan tidak ada nyalaan api padanya. Neraka Jahannam ni tak ada cahaya, tak ada api padanya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, laha sab'atu abwabin likulli babin minhum juz'un maqsum. Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut demikian. Bagi neraka itu ada 7 pintu. Tiap-tiap pintu tu ada kelompok yang tertentu yang akan dimasukkan dalam neraka tersebut. Pada tiap-tiap pintu terdapat 70,000 gunung. Tiap-tiap pintu tu masuk-masuk neraka tu 70,000 gunung. Setiap pintu tadi. Pada setiap gunung terdapat 70,000 cabang api neraka. Setiap gunung tadi. Allahu Akbar. Tak boleh nak bayang kita. Setiap cabang mempunyai 70,000 celah api neraka. Setiap cabang tu ada 70,000 pula celahan api neraka. Setiap celah mempunyai 70,000 lembah. 70,000 lagi lembah. Setiap lembah terdapat 70,000 istana api. Dalam setiap lembah tu 70,000 lagi istana api. Yang dalam tersebut. Di setiap istana terdapat 70,000 rumah api dalam istana tadi. Dan setiap rumah terdapat 70,000 kullah, botol besar, racun. Apabila kiamat tiba, penutupnya dibuka, maka dari dalamnya terbang ke kemah besar daripada sebelah kanan dan kiri, atas dan juga belakang manusia. Jika melihat beratnya keadaan itu, maka mereka takut dengan dosa. Sehingga masing-masing menyeru, wahai Tuhanku, samakkanlah, samakkanlah dan samakkanlah. Wahab bin Munabbih berkata, jarak antara dua pintu adalah 70 tahun perjalanan. Dan setiap pintu lebih panas daripada apa yang di atasnya 70 kali ganda. Allahu Akbar. Setiap pintu ni 70 kali ganda. Dikatakan bahawa neraka Jahannam mempunyai 7 pintu. Dalam neraka Jahannam tu ada lagi 7 pintu. Setiap pintu mempunyai 70 lembah yang di dalamnya 70 tahun perjalanan. 70 yang disebut. Setiap lembah mempunyai 70,000 cabang. Setiap cabang terdapat 70,000 gua. Tiap cabang tu dalam neraka tu 70,000 gua. Setiap gua mempunyai 70,000 celah pula. Setiap celah terdapat 70,000 ekor ular dalam tersebut. Setiap tepi mulut ular terdapat 70,000 kala jengking pula. Setiap kala jengking mempunyai 70,000 tulang belakang. Setiap kala jengking mempunyai 70,000 tulang belakang. Dan pada setiap tulang belakang terdapat puncak racun yang tidak dapat habis sehingga semuanya masuk ke dalam tubuh orang kafir dan juga munafik itu. Allahu Akbar. Ni kalau alim ulama yang dia belajar, dia baca, pengsan terus. Kita ni tak pengsan ya. Kita ni dengar Allah takut. Tapi alim ulama yang dia hati dia jernih, bila sebut begitu tu, dia pun rasa tak boleh dah, tak lepas dah pengsan masing-masing. Takutnya kerana suasana yang disebut dengan neraka, gambaran yang dicipta tentang neraka.
Cerita-cerita macam ni kena sebut pada anak-anak kita. Jangan tak sebut. Ramai orang kita bila dia tak sebut, yang menyebabkan anak-anak dia buat relax je. Keluarga dia buat relax je. Padahal yang ni bahaya sangat di hadapan kita. Kalau kita tak jaga yang ni, ramai masuk. Ramai masuk di kalangan kita. Ini dinyatakan oleh Ibn Wahab dalam Al-Ahwal. Dia menjauhkan diri untuk menyatakan perkara tersebut hanya berdasar pendapatnya. Kerana ini merupakan perkara yang gaib. Gaibiyat dipanggil. Kita dapat daripada alim ulama yang cerita keadaan-keadaan yang berlaku ini. Besarnya neraka, kekangannya, jumlah malaikatnya dan Nabi Muhammad menundukkannya ketika mana ia memberontak. Cerita sambung lagi. Muslim meriwayatkan daripada Ibnu Mas'ud bahawa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, pada hari kiamat di neraka Jahannam dibawa 70,000 tali kekang dan tiap kekang ditarik 70,000 para malaikat Allah. Ni tali kekang dia panggil. Di mulut ni kan? Di mulut ni waktu mana berlaku neraka Jahannam, di neraka Jahannam 70,000 tali kekang. 70,000 maknanya 70,000 orang confirm masuk neraka. Senang cerita. Dan tiap-tiap kekang ditarik pula 70,000 malaikat. Kali ya. 70 kali 70. 70,000 kali 70,000. Setiap satu kekang tu ada 70,000 pula. Satu kekang tali tadi. Allah, berapa ramailah masuk neraka Jahannam. Dalam neraka Jahannam. Ibn Wahab menyatakan daripada Zaid bin Aslam. Dia berkata Jibril alaihissalam pergi pada Nabi SAW. Dan bisik pada Rasulullah. Bila dia bisik pada Rasulullah, Rasulullah SAW diri. Dan pandangannya tertunduk. Bila malaikat Jibril bisik tu, Rasulullah diri, tegak terus. Lepas tu Rasulullah tunduk, pandangan Rasulullah. Mereka lalu menemui Ali dan bertanya, wahai Abu Hassan, panggilan Ali. Kerana anak dia ada Hassan. Gelaran untuk Sayyidina Ali. Mengapa sejak Jibril alaihissalam mendatangi Nabi SAW, Rasulullah bersedih? Kami dengar malaikat Jibril datang, Rasulullah, lepas pada tu Rasulullah bersedih. Rasulullah bersedih. Ali lalu pergi berjumpa pada Nabi SAW dan meletakkan tangannya di atas kedua lengan baginda daripada belakang. Dia pegang tangan Rasulullah ke belakang. Tangan Rasulullah ni. Lalu dia bertanya, mengapa dengan kamu ya Rasulullah? Mengapa Rasulullah? Rasulullah, kenapa demikian ya Rasulullah? Baginda menjawab, wahai Abu Hassan, Jibril alaihissalam datang kepadaku dan membaca ayat ni. Kalla iza dukkatil ardu dakka. Dakkan dakka. Kalla iza dukkatil ardu dakkan dakka. Sekali-kali tidak. Apabila bumi digoncangkan berturut-turut dan diratakan serata-ratanya. Bila baca saja yang ni, lalu Rasulullah SAW sebut, aku rasa sedih terus. Rasa sedih. Pengikat Jahannam dibawa dengan 70,000 kekang. Dan tiap-tiap kekang dikawal oleh 70,000 malaikat. Jika sekali saja dia memberontak, maka ia terlepas daripada tangan mereka. Jika mereka tidak memegangnya, maka semua pasti akan terbakar dalam api neraka. Abu Hamid menyatakan dalam Kashful Ulumul Akhirah, Imam Ghazali, bahawa mereka membawa 70,000 tali kekang yang berjalan di atas 4 golongan. Setiap kekang dikawal oleh 70,000 malaikat. Setiap malaikat memegang satu golongan. Jika seluruh besi di dunia dikumpulkan, maka tidak dapat menyamai satu golongan itu. Kekangan tadi. Dan setiap golongan terdapat 70,000 yang menolak. Jika satu yang menolak, diperintahkan menggoncangkan sebuah gunung. Satu je yang menolak, tergoncang gunung. Maka ia mampu menggoncangkan. Dan jika diperintahkan memusnahkan bumi, maka ia pasti mampu memusnahkannya. Jika kekang itu terlepas daripada tangan para malaikat dan mereka tidak mampu menahannya kerana besarnya kekangan itu, maka berlututlah semua di tempat termasuk para rasul. Nabi Ibrahim melupakan sembelihannya Ismail. Musa melupakan Harun dan Isa melupakan Maryam. Mereka bergantung pada arash. Masing-masing berkata, bagaimana nasib diriku? Pada hari ini, tiada yang kuminta kecuali keselamatan.
waktu mana berlaku demikian. Sedangkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mula berdoa umatku, samakanlah mereka ya Allah. Samakan mereka ya Allah. Tidak ada yang membuat apa yang ada pada tempatnya untuk melutut kecuali firman Allah Taala, wa tara kulla ummatin jathiyah, kullu ummatin tud'a ila kitabiha al-yawm tujzauna ma kuntum ta'malun. Dan pada hari itu kamu akan melihat setiap umat berlutut. Wa tara kullu ummatin jathiyah. Kamu akan dapati manusia ni jadi lonlai, jathiyah. Jadi berlutut semua. Dalam keadaan berlutut ni, kullu ummatin tud'a ila kitabiha. Masing-masing umat manusia dipanggil berdasar pada dipanggil untuk melihat catatan amalan mereka. Al-yawma tujzauna ma kuntum ta'malun. Pada hari dibalas dengan apa yang mereka kerjakan di atas dunia dahulu. Ketika mana neraka memberontak, ia berdiri dengan kemarahan dan kemurkaannya. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, idza ra'athum min makanin ba'idin sami'u laha taghayyuzan wa zafira. Apabila neraka melihat mereka daripada tempat yang jauh, mereka mendengar suara yang gemuruh kerana marahnya keadaan yang berlaku ini. Maksudnya kerana kebesaran dan kemarahan dan kemurkaan Allah SWT. Allah Ta'ala berfirman, takadu tamayyazu minal ghais kullama ulqiya fiha fawjun sa'alahum khazanatuha alam ya'tikum nadhir. Hampir meledak, hampir pecah neraka kerana marah. Setiap kali mana ada sekumpulan orang kafir yang dicampakkan ke dalam neraka tu, penjaga-penjaga neraka tu bertanya terus pada mereka, alam ya'tikum nadhir, adakah di dunia dahulu belum datang orang yang datang memberi peringatan pada kamu di dunia sebelum daripada ini? Maksudnya hampir pecah menjadi dua bahagian kerana amat marah di saat mana yang berlaku ini. Lalu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diri dengan perintah Allah dan mendiamkannya. Baginda sallallahu alaihi wasallam bersabda, kembalilah menjauhi pada kejadian kamu sehingga penghuni kamu datang kepada kamu dan berombongan. Neraka berkata, jangan halang jalanku. Kamu wahai Muhammad, haram bagiku. Lalu menyerulah penyeru daripada keemah arash. Dengarlah kata-kata dan patuhi dia. Neraka itu kemudian berundur dan berada di sisi kiri arash. Lalu berkatalah ahli mauqif mengenai keberunduran neraka itu, sehinggalah hilanglah kebimbangan mereka. Itulah maksud firman Allah Ta'ala, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Dan kami tidak utuskan kamu wahai Muhammad kecuali untuk menjadi rahmat pada alam ini. Disitulah mudah ditegakkan mizan. Ditegakkan mizan ni kita sambung minggu yang akan datang nanti, InsyaAllah. Nampak macam dah semakin sayu-sayu dah tu. Kita berhenti cakap ni lah, insyaAllah. Wa sallallahu ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Walhamdulillahi rabbil alamin. Jemaah sekalian, kat belakang nanti insyaAllah saya dah mula buka untuk peluang infak untuk berbuka puasa Ramadan. Kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan, bolehlah mulakan sekarang untuk kita, anak-anak kita berbuka puasa bulan Ramadan lah. Buka puasa, kemudian moreh dan juga sahur yang dilakukan ini sendiri. Kemudian ada beberapa iklan-iklan yang ada ni, termasuk kami sedang bersihkan tanah di Kuala Terengganu. Kami nak buat masjid di Kuala Terengganu ni. Di Kuala Terengganu ni, kalau jemaah-jemaah yang ada kelapangan rezeki, boleh pakat-pakatlah untuk niatkan nak mulakan tempat di Kuala Terengganu dah, Ma'at Hafiz yang saya sebut ni sendiri. Di samping kat luar tu ada beberapa jenis nasi yang datang daripada dapur Tokku, termasuk susu kambing dan juga kurma ajwah. Yang kurma ajwah tu yang datang daripada Madinatul Munawwarah. Kemudian para haniskan boleh dapatkan kat belakang nanti insya-Allah. Madu dan juga ada kambing perap yang kami lakukan itu, jemaah boleh dapatkan kat belakang nanti lah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Rabbana iftah bainana wa bain qaumina bil haqq wa anta khairul fatihin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
ربنا وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. الحمد لله رب العالمين.